Tuan-tuan jual beli, pergi kedai, pergi pasar raya, biasa tak ada masalah sangat. Tapi bila tuan-tuan terlibat dengan bank lah ya, tuan-tuan pergi buat loan, tuan-tuan tak ambil yang Islamik, tuan-tuan pergi ambil fixed deposit lah, pergi apa-apalah investment tuan-tuan buat. Tuan-tuan ambil insurans bahkan. Kadang-kadang kita tak pergi Genting Highland, tak pergi kasino, tak pergi berjudi bahkan, tapi duit kita sampai situ. Kerana kita tidak memilih yang Islami saja. Oh, banyak isu Islamik ni, ambil untung lebih pada orang lain lah kan. Konvensional ambil 3%, dia ambil 4%. Memanglah adalah isu-isu tu ya. Tapi sekurang-kurangnya kita nak kena ingat, Islamic funding dia dipelihara. Duit hak kita masuk Islamik ni dia dipelihara daripada sampai kepada tempat-tempat yang haram. Pasal dulu ada tokoh dia ni banyak bercakap pasal akhir zaman. Bank hari ni dia kata backdoor riba jalan belakang. Sama saja, konvensional dan Islamik sama saja, sama-sama ambil untung. Cuma hak ni dia guna akad Islam. Hak ni dia guna akad Islam lah, macam menipu lah. Hak ni dia konvensional dah tentu sama-sama riba je, cuma hak ni the real riba, hak ni backdoor riba. Tak betul sama sekali ya, bukan backdoor riba ya. Tak ada riba. Yang Islamik buat dia ambil keuntungan. Itulah kadang-kadang kita pun pergi bank, kalau orang susah kita sign je. Tuan-tuan beli rumah tuan-tuan, kurang-kurang 3 kontrak yang tuan-tuan kena buat, kadang-kadang lebih lagi. Ada kontrak jual beli kat situ, ada kontrak sewa kat situ, ada kontrak wakalah kat situ, ada macam-macam tuan-tuan. Tapi kita sign, tak tahu benda pun. Alih-alih kita tuduh bank Islamik ambil untung lebih, sedangkan dia dah guna kontrak-kontrak nak elak daripada the real riba. Bank pun memang dia nak cari duit, dia bukan charity instrument, dia profit instrument. Dia kerja dia mana nak untung kan. Ada orang cakap jangan simpan duit kat bank, simpan kat rumah, beli emas. Banyak orang jual emas kan, so beli emas. Dia bagi kita emas, dia dapat duit. Orang berniaga. Keadaan ekonomi sesebuah negara sebenarnya antaranya dia amat bergantung kepada how strong the banking and financial institution. Kalau bank kita collapse, ekonomi negara pun akan collapse. Sebab itu perbankan mesti dijaga supaya dia dapat. Tuan-tuan, kita banyak guna hari ni semua guna duit bank kan. Kalau bank tak boleh bagi duit kat kita dengan sebab tuan-tuan tak nak simpan duit kat bank, tuan-tuan nak beli barang macam mana? Tuan-tuan nak beli kereta tak dapat. Jadi cakap tu kena ikut realiti lah. Dan kita nak kena tahulah cara bagaimana dia menguruskan. Bank tak salah, kita salah pasal kita tak tahu. Secara amnya, jika kita terlibat dengan perbankan, isu kewangan, ambil hak Islamik, nak kata backdoor riba lah apalah, itu idea yang kadang-kadang tidak tepat. Dan yang paling penting ialah dana dia dipelihara, dia tak akan pergi ke tempat-tempat yang merepek. Kalau dia bagi pinjaman pada orang pun untuk perniagaan, dia akan pastikan perniagaan ni ada perniagaan yang patuh syariah. Kita nak berniaga pergi bank nak buat pinjaman kat Islamik, tak boleh. Konvensional boleh. Tu tuan-tuan, hatta tuan-tuan nak simpan duit deposit pun switch to Islamic deposit, wadiah dia panggil. Jadi sebab bank ni tuan-tuan duk simpan duit tu dia bagi kat orang. Dulu tuan-tuan buka konvensional, tuan-tuan boleh switch automatically je dekat Maybank to you tu untuk pergi pada Islamic. Senang aja. Macam KSP lah. Walaupun kerajaan dah buat KSP yang syariah ni, sekarang ni baru dalam 70% ke 60%. Tak semua orang tukar. Padahal bukan susah sangat. Tapi kena pergi KSP lah, dia tak buat online. Pergi KSP, tukar. Sain-sain dah jalan. Jadi duit KSP kita tu dia tak melabur tempat merepek-merepek. Dia dipelihara agar tidak terlibat dengan entiti-entiti yang haram. Itu saja. Saya tak nak tuan-tuan duit saya sampai dekat tempat-tempat haram tu, kasino lah, tempat judi lah, toto lah kan. Sebab kewangan pun adalah ibadah. Sebab itu Islam mensyariatkan muamalat harta, supaya harta kita diuruskan dengan betul. Boleh? Cukup tu. Dah Isyak tadi, tak azan jadi saya tak tahulah poin saya kat mana hari ni. Saya mencakap ikut sedap aja. Tapi nak cerita begitu, kita kena ada idea yang jelas tentang harta ya. Dia sebenarnya asas kepada pengharaman hak jelas ni 4 saja: riba, ghara, judi dengan khadi'ah.
Riba, tuan-tuan tahulah riba kan. Banyak pengharaman dalam muamalah kerana riba. Yang kedua, wara. Wara ni uncertainty. Mana benda tu tidak jelas, benda tu tidak pasti. Tuan-tuan nak beli barang, tuan-tuan tak tengok pun barang tu. Mungkin tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan nak beli, tapi tuan-tuan tak tengok pun. Itu dipanggil gharar. Gharar ni dia haram lah. Member kita nak jual kereta, tak tengok pun kereta tu. Ataupun kita tidak diberitahu tentang kereta tu. Kereta apa kan? Tahu-tahu aku nak jual kereta Honda, berapa ribu, 30 bagi jual. Tak tengok pun kereta tu, pun tak tahu tahun bila, condition dia macam mana. Dapat yang okey, tiba-tiba dapat yang tak okey. Alamak, minta balik duit aku. Islam nak jaga supaya dia tak timbul pertengkaran pada masa hadapan. Itu je poin dia, bagi kena jelas. Yang ketiga, judi, al-maisir. Kadang-kadang yang jelas judi kita tahu, sport toto, kasino. Tapi ada kadang-kadang dia tak jelas judi tu. Ada unsur judi di situ. Tuan-tuan masuk pertandingan, bayar RM100, bayar RM50, kemudian dapat hadiah. Kadang-kadang ada unsur judi. Bila mana hadiah itu dibeli daripada duit-duit penyertaan, tak boleh. Tak boleh tu. Ada unsur judi situ tu. Sebab itu hadiah untuk sebarang pertandingan dia mesti daripada third party baru boleh. Kalau ambil daripada yuran penyertaan, tak boleh. Dia bukan judi directly, tapi indirectly. Jangan ringkas saya bagi tahu tu. Tuan-tuan masuk pancing sejam RM10, RM20, itu ada unsur judi. Orang muamalah semua kata ada unsur judi. Tuan-tuan boleh buka YouTube kan. Hukum pancing berbayar, kolam pancing berbayar. Saya tak tahulah, aku ada orang kata yang tak judi, tapi setakat yang saya belajar, saya boleh kata semua orang kata ada unsur judi di situ. Ya. Sebab apa tahu? Kita bayar sama, tapi kau dapat sikit, aku dapat banyak. Lagi satu, di situ ada gharar. Tuan-tuan bayar, ikan tak tahu lagi dapat ke tidak. Akhirnya bila tuan-tuan tak dapat ikan, balik dengan kecewa kan, bergaduh dengan bini pula tu. Mood pun tak elok. Kalau dapat ikan banyak, okey ya. Dia banyak kesan-kesan yang tidak baik ya. Tuan-tuan pergilah dekat sungai mana-mana, pancinglah sampai lebam, tak apa. Jangan pergilah kolam-kolam berbayar tu. Dapat judi tuan, dia terlibat dengan judi lah ya? Unsur judi di situ. Dan kita sikit sebanyak bersyubhat lah mana. Bukan bersyubhat, memang kita terlibat lah sekali kan. Dan yang keempat ialah khadi'ah. Khadi'ah ni ialah menipu lah. Ataupun kita beri maklumat yang tidak tepat. Ini salesman ya, broker, agent. Mungkin tak terlibat riba, tak terlibat, jual beli nak riba apa kan. Judi mungkin dia ingat dia tak terlibat, tapi al-khadi'ah ni banyak berlaku. Mana kita ada buat penipuan lah penipuan di peringkat penjual baik, pembeli baik. Kadang-kadang ada benda yang tidak jelas nipulah, letak gambar comel, dapat barang tak comel contohnya. Sebab itu dalam dunia hari ni kita banyak melakukan transaksi secara maya. Kadang-kadang ada kalanya salah si penjual, dia cuma tunjuk gambar nampak macam besar, dia guna tu memang nak bagi orang tertipu. Dia berdosa dan dia memakan harta yang haram. Tak berkah, memang mudah-mudahan hancur bisnes dia. Kan? Ada setengah tu dia letaklah sifat-sifat barang, letak gambar, tapi tak cukup spesifikasinya. Sebab dalam gambar dia tak sama dengan kat luar. Kita tengok macam okey, dapat ala kecilnya. Sebab tu ada seller yang baik, dia bukan hanya letak gambar, tapi dia letak ukurannya ya, measurement dia. Kalau benda tu yang melibatkan benda yang susah untuk dilihat, jadi baguslah tu. Dan kita kena ingat platform-platform yang ada ni, dia kadang tak mikir sangatlah benda macam tu ya. Okeylah.